Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Ni ada yang masuk ni. Kalau Datuk pertama Yasmin. boleh baca bismillah kan kalau saya yang pertama. Ya betul. Kejap Kak, muka surat berapa saya dah tak perasan. 36. 36. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa'innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Nipis lagi. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Riza. Okey. Okey Bunda. Bunda Jarugaya. Dengar tak? Dengar. Mute dia. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Boleh lagi sekali. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu Dia kalau tarabbusu, dia macam melekat dekat sod tu bersabdu.
Tarabbusu jangan busu macam ada sabdu pula kan. Dia tertambah huruf tu nanti. Tarabbusu lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Ya. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن Dengungkan sikit. Arhamihin. Dengungkan sikit. أرحامهن Ya. ما خلق الله ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن Kalau berhenti min tu tak boleh min saja. Dia ada sabdu. In kunna yu'min. إن كن يؤمن Gitu. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Ya. وبعولتهن أحق بردهن Ahakku. وبعولتهن أحق بردهن Ya. وبعولتهن Ahakku biraddihin. وبعولتهن Ahak. أحق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Masih Terima kasih Bunda sama. Okey, kejap Bunda Rubiah Suparman kemudian Okey, kalau gitu Datuk Yasmin dululah. Okay, Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni baca lurus saja, tak ada taranum-taranum. Tak mengapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhizukumullahu billa'wi fi aymanikum. Walaki yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ra itu tebalkan, jangan ra. Wallahu ghafurun gha. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Run pun tak dengung. Wallahu ghafurun halim. Okey.
lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati sila. Ashhur. Ya. Lilladzina yu'luna min Min tu dengung sikit lagi. nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Datuk kena betulkan sikit. Dengung tu. Min nisa tu satu dengung tu. Aur tu tebalkan. Arba'ati ashhur. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Ya. Wa in azamut talaq wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa. Silap lagi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi Ini panjang sikit. arhamihin. Fi arhamihin. Arhamihin. Fi tadi tu dia kena panjang tu Datuk. Fi dia paling kurang 4. Mihin. Fi tadi fi. Baca baliklah ya. Boleh. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah. Ya. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Sama. Okey, Bonda Hajar Zainab, silakan. Unmute. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. ولا يحل لهن
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Jangan bunyi nah tu. Arhamihin. Nah tu tak mau. Okay. Ambil kat mana Ustaz? Kena ambil balik. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Sama. Okey, Bunda Hajar Siti Zaliha. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. والله غفور حليم. Jelas sikit. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله. Tu sebab dia terkejar tu. Tertinggal dengungnya. Boleh lagi sekali. Daripada mula. Daripada mula. Tapi kalau tak sampai yu'minna billah tu berhenti arhamihin dulu. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله boleh. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
Sadaqallahul azim. Aziz Hamzah. Sama. Okey, Bunda Hajar Rubiah. Silakan. Hajar Rubiah Abu Bakar. Oh, Bunda Hajar Rubiah pun dah ada ya? Okey, kejap lagi Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kejap lagi kita bagi Bunda Rubiah. Okey. 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 Okey, Bunda Rubiah Abu Bakar dulu. Sila. Halo. Bunda udah kereh? Bunda Rubiah udah kereh. Sekejap. Boleh tak? Line tak okey Kalau tak okey, kita jalan. Macam mana Kak Riza? Terus. Tak okey Kak Rubiah dulu tak? Boleh Bunda Rubiah Nanti sembang. kalau dia okey kasih kat dia. Okey. Cakap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bunda tebalkan sikit ra. Tarabbusu arba'ati ashhur. Balik semula. Boleh? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Fa'in fa'u fa'inna Allaha ghafurur rahim. Ya. Wa in azamu talaqa fa'inna Allaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbas. Yata nipis. Yatarab. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui. Jangan bunyi i. Dia kalau yang tu untuk tanwin fathah sahaja. Okey. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Fi arhamihin. Fi arhamihin. Ya. Mula fi juga sambung boleh? apa je? Boleh fi. Fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم.
Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Bunda Jarobia dah okey dah? Ke terkeluar? Terkeluar Terkeluar. Nanti biar dia masuk balik. Okey, okey. Tergibu. Okey, so kita bagi dekat dekat siapa? Kak Su dulu. Kak Asu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت Mim bertemu ba tu ada dengung. Walakin yu'akhidhukum bima. Okay. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Bunyi run sebab dia jumpa ha. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. للذين يؤلون من نسائهم من نسائهم Panjang lagi, nisa tu tak cukup panjang. من نسائهم تربص أربعة أشهر أربعة أشهر. Cuba ulang balik Kak Lilladhi. للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة. Tarabbusu bukan tarabbasu. Bari depan. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. Tak ada sah. Arba'ati. من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن أذى Wa'in dengung ke tak? Wa'in dengung ke tak? Alamak, Syed kucing ni. Dia tarik ibu punya laptop ni. وإن عزموا الطلاق فإن ada alif. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سميع عليم. والمطلقات يتربصن Bukan dekat qaf, sabdu dia dekat lam. Walmutallaqah. Akak tertinggal ya. Walmutallaqatu yatarabbasna. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Akak ulang sikit. Bi'anfusihinna thalathata quru. Bi'anfusihinna ujung lidah jangan lupa thalathata quru.
bi'anfusihinna thalathata Dengung Kak Su. Dia dengung dekat mana tahu? Nun bertemu fa hin tu. dengung, nun sabdu dengung, banyak dengung. Hin tu pun dengung Tertanggal pula. Ya, semua dengung. An Nun sabdu dengung. okey. Bi'anfusihinna thalathata quru. Bi'anfusihinna thalathata quru. Ya. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله Ya. ما خلق الله في أرحامهن إن كن مؤمن الله Kunna yu'minna billah. Oh, okay. إن كنت يؤمن بالله Yu'min. dengung إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Ya. وبعولهن أحق بردهن Ya. Ya. وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل للذين Mislul ladzi. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف Alaihinna bil ma'ruf. عليهن بالمعروف Ya. وللرجال عليهن Nadarajah. درجة وللرجال عليهن درجة Ya. والله عزيز حكيم. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Su. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Bunda Robiah okey dah? Ke masih sama lagi? Haraplah okey lah. Okey. Dengar tu macam tak ada lag pula. Cuba. Alamak. Cuba off apa ni video. Cuba Bunda offkan video Bunda. La yu'akhizukum. Okey dah. Okey ke? Tak okey, dia melompat jauh ni. Lompat jauh ni. Ke? Bismillah tak habis lagi dia dah pergi dekat yu'akhizukumullah. Sudah. Kak offkan ni Kak kamera. Cuba Bunda offkan kamera. Dengan suara je. Hopefully dia okey sikit. Video. Hidup lah teman dengarnya. Off video Off video. Barulah teman faham. Okey. Baik, berdengar tak? Okey, boleh. Bereh. Bereh selalu. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Okay. Dia melompat juga sikit. Dengar tapi dia melompat sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Okey ke? Ya, boleh. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Ya. Wallahu ghafurun halim.
lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur Ya. fa in فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Ya. وإن عزموا الطلاق فإن عزموا الطلاق فإن Dia jadi macam tebal lah tu bunda. Tola, jangan tolo Wa in azamu الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Ya. والمطلقات يتربصن يتربص والمطلقات Bunda belum lagi. والمطلقة lam ada sabdu. والمطلقات يتربصن يتربص را تفخيم. يتربص والمطلقات Dia tak boleh laka, dilako, qaf tebal. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء Ya. ولا حل لهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله Ya. ما خلق الله في أرحامهن إن Kat situ ada dengung yang perlu kita selesaikan dulu. Arhamihinna in kun. Banyak tu kat situ dengung. ما خلق الله في أرحامهن. Boleh teruskan? Boleh. Kalau sampai teruskan boleh. Ambilkan Ina Ustazah. In kunna yu'min. Tak panjang. Kunna yu. In kunna yu'minna. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu. في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih bunda. Akhirnya dapat juga dengar suara. Terima kasih Ustazah. Sama. Takut sangkut melompat-lompat jauh. Wi-Fi agaknya. Itulah tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bunda. Okey Kak Su. Kak Su pula. Kak Suryati nama sama. Asyik panggil sama pula. Assalamualaikum Ustazah. Salam, sorry. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Ya. Lillazina
ya'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Fa in Dia jangan rapat sangat fa'in tu. Fa'in nak pergi dekat fa, hampir dekat fa. fa'in fa'u fa'innallaha ghafurun halim. Fa'in Allaha ghafur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Ya. Wa in azamut Wa in azamut tala. wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin Yatarabbasna bi yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah. Ya. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya. Wa bu'ulatuhunna Tak panjang. wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Ya. Walahunna mislul lazi alaihinna walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Ya. Walirrijali alaihinna darajah. Ya. Wallahu azizun hakim. Okey, sadaqallahul Barakallahu azim. azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Siapa? Hajar Laila. Silakan Hajar Laila. Okey. Assalamualaikum Zah. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tak jaga. Jangan bunyi kasabat. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن dia jangan yatarab. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Jangan quru', nanti jadi ain.
quru. Salasata wa quru. Salasata quru. Salasata quru. Ya. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن Sekejap, ambil balik fi ar tebal, mihin tu dengung. في أرحامهن Jangan arha. في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Akhir. Ya. بؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Allahul Azim. Terima kasih. Sama. Tak tahulah Hajar Laila punya ni kot ada problem sound lah saya rasa. Kalau mute kan okey. Kalau unmute tu masa Hajar baca tu semua okey. Bila saya menegur tu kan suara saya jadi macam dia bising tau. Ada ekor ke Zah? Bukan ekor. Dia macam tak tahulah apa problem dia kan. Yang lain dengar juga kan? Bising. Dia jadi bising. Kalau Hajar baca okey je, tak ada masalah. Tapi kalau saya menegur tu dia jadi macam pecah-pecah suara dia. Okey, tak apa. Terima kasih Hajar Laila. Terima kasih Zah. Sama. Okey, Hajar Fatimah last. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Line saya okey ke? Setakat ni okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Ya. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya. Wa in azamut talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali alaihin. Walirrijali alaihinna darajah.
Wallahu azizun hakim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hajah Fatimah. Semua dah baca Ustazah. sama yang bawah tu saya dah record sekali itu kan? Dah. Dah ada. Baik. So, kita dah selesai yang bawah ni. Kita terus masuk pada buku coklat Okey. Dia kadang kan sikit saya nak sentuh. Kadang bila kita baca ayat tu ada sabdu-sabdu dalam satu kalimah, ada satu huruf sabdu ataupun dua huruf sabdu, jangan confuse. Kadang dia jadi confuse tu. Contoh macam baca wal mutallaqa, kita tertekan sabdu dekat qaf. Dia sabdu tu menekan pada huruf yang ada tanda tu lah. Kalau tak ada tanda tak payah tekan. Kalau kita baca wal mutalaqa, dia jadi sabdu tu beralih dekat qaf. Wal mutallaqa. Satu lagi yatarabbas. Jangan yatar. Sabdunya dekat ba, maka tekan ba. Okey, yang lain tak ada insya-Allah Kita terus pada buku coklat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita habiskan hari ni. Ada sikit lagi. Hari tu kita berhenti 148 Betul tak? 148. Kita dah habis dekat la ta'manna tu yang muncung untuk ifmam tu. Betul? Betul. So hari ni kita sambung lagi tanda bulat kecil. Bersambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tanda bulat kecil. Yang mana tanda bulat kecil itu dia gelap keliling dia. Dia hitam gelap terkeliling. Dia bukannya bulat kecil tapi tepinya tu halus, dia kasar dia punya hitam tu Okey, kat situ dia kata tanda ini hanya terletak di atas huruf illah. Huruf illah ni lemah maksud dia. Apa lemah? Maknanya dia tidak disebut. Okey, jadi dia terjadi pada 3 huruf ni lah, iaitu alif waw ya. Bermakna alif waw ya ni kalau kosong dia jadi mat lah. Tapi kalau dia ada tanda bulat kecil macam tu, dia dah bukan mat lagi. Dia dah jadi huruf yang lemah, maknanya tidak dibaca. Okey, dia tulis kat sini ia menunjukkan huruf yang berkenaan adalah huruf tambahan. Huruf tambahan diletak huruf tu. Dibaca seolah-olah tiada huruf sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Maknanya dibaca tidak panjang. Contoh kalimah tu ulaika tu kan ada waw, tapi kalimah ulaika ni kita biasa. Confirm dan automatik kita akan baca ulaika ala hudam mir rabbihim, contoh kan. Kalimah tu kita tak akan baca ulaika, dia jadi macam janggal sebab kita dah biasa. Tapi berhati-hati dengan kalimah lain yang sama dia punya bentuk macam tu. So kita kena baca dengan pendek. Kafaru tu, kalau kafaru tu nak baca panjang ke pendek? Dua harakat. Okey, 2 harakat panjangnya kafaru bukan sebab ada tambahan alif kat hujung. Walaupun ada alif yang ada bulat kat hujung tapi dia kekal panjang sebab ada waw. Wow. Waw itu kosong menunjukkan waw itu mat. Melainkan kalau dibuat kafaru tu ra, lepas tu waw, atas waw ada bulat. Tak ada alif lagi. Itu memang pendek. Contohlah macam tu. Maknanya dia nak bagi tahu walaupun ada tanda bulat dekat atas huruf alif tu, tapi sebelum tu ada huruf mat. Macam mana kita nak kenal mat? Dia tidak ada apa-apa tanda dekat keliling huruf tu, maka dia kekal bacaannya 2 harakat. Okey, itu yang pertamalah tanda bulat kecil. Okey, kemudian kita tengok yang ni. Satu lagi dia kata kadang-kadang terdapat juga dalam mushaf Resam Usmani bulatan bujur meninggi. Dia bulat juga macam tadi tu tapi dia macam lonjong sikit. Dia tulis kat situ bujur meninggi yang terletak pada akhir kalimah. Dia tak ada dekat awal kalimah ataupun tengah kalimah, di akhir kalimah. Okey, kemudian dia kata fahami maksud akhir kalimah. Dia tidak semestinya akhir kalimah tapi akhir ayat. Kadang-kadang akhir kalimah tu ada di pertengahan ayat. Okey, huruf tersebut yang ada tanda di atasnya juga tidak dibaca ketika diwasalkan. Ketika sambung sahaja tidak dibaca. Iaitu mana tadi? Disambung bacaannya. Namun dibaca sebagai huruf mat ketika berhenti ataupun ketika waqaf. Tanda ini hanya terdapat di beberapa tempat di dalam mushaf Resam Usmani, di antaranya pada kalimah kanat qawariro. Yang ni berbeza sedikitlah dengan yang atas tadi. Yang atas tadi sama ada dia sambung ke, dia berhenti ke,
dia tetap ikut pada tanda tadi tu. Sebab dia berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung. Tapi yang ini dia hanya berada di hujung kalimah, dan kalau dia waqaf dibaca dengan mad. Disebutlah qawariro. Tapi kalau disambung, ra tu tak baca 2 harakat. Dibaca dengan pendek saja. Qawariro, qawarir. Macam tu. Okey. Sama juga ana awwalu tu. Kita baca kalau sambung ana awwalul muslimin contoh. Tapi kalau berhenti ana baca 2 harakat. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya yang macam berudu tu. Ada orang sebut macam berudu. Okey, itu adalah kepala sod. Okey, kat situ dia kata tanda bersambung. Maknanya itu hamzah wasal lah. Dia letak atas alif selalunya kan. Kita tengok tanda ini terletak di atas huruf alif. Ia dinamakan huruf hamzah wasal, iaitu hamzah bersambung. Macam mana cara nak baca? Dia kata ia hanya wujud di awal kalimah sahaja dan dihilangkan dari bacaannya pada ketika bacaan itu disambung dengan huruf sebelumnya. Maknanya kalau kalimah ni kita jumpa, dia memang tak ada dekat tengah atau hujung kalimah hamzah wasal ni. Hamzah wasal hanya berada di awal kalimah. Tapi di awal kalimah tu tak boleh nak bunyikan dengan syarat ada cara-cara tertentu. Tapi kalau dia bersambung bacaan tu, dia akan mengikut pada huruf akhir sebelum kalimah tersebut. Tengok huruf akhir tu baris apa. Kalau huruf akhir tu baris bawah, maka dia ikut baris bawah terus. Tapi dia punya hamzah wasal tu dah dihilangkan. Sekiranya huruf hamzah tersebut sebagai tempat permulaan bacaan, maka ianya dibaca sebagai huruf hamzah. Kalau dia bagi contoh kat sini, dia hanya bagi contoh yang umum lah. Dia kata dibaca dengan bunyi hamzah. Tapi bunyi hamzah tu dia tak tulis kat situ baris apa. Yang ni kita dah belajar. Kalau di kalimah itu dikenali dengan fa'il, maka kita tengok huruf ketiga. Kita tengok huruf ketiga. Kalau dia baris depan, awal baris depan. Kalau huruf ketiga baris bawah, huruf pertama baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris atas, baris bawah juga. Okey, tapi pada kalimah yang dimulai hamzah wasal dan hamzah wasal itu berada pada kalimah alif lam. Alif lam ta'arif. Apa itu alif lam ta'arif? Sama ada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah, maka dia kekal dengan dibariskan dengan baris atas sahaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah kan. Kita tak baca ulham, tak baca ilham. Kalau tengok huruf yang ketiga tu huruf ha. Ha baris atas mesti baris bawah. Jadi kat situ dia alif lam ni memang dikekal dengan bacaan baris atas. Okey, macam dia bagi contoh tu alhamdulillah. Kalau isma'u tu macam ni kita boleh tahu sebab huruf ketiga baris atas. Okey. Kalau walhamdu, dia tak ada baca dengan wa alhamdu. Dia terus sahaja pada waw. Walhamdu. Maknanya hamzah wasal pada kalimah alhamdu itu telah disambung dengan huruf sebelumnya. Bila bersambung dia tenggelam lah. Tak adalah bunyi di awal kalimah tersebut. Ataupun kalimah isma'u tu dia jadi wasma'u. Dia tidak dibaca lagi dengan wa asma'u ataupun wa isma'u. Dia terus sahaja masuk pada sin. Itulah hamzah wasal. Hamzah wasal ni sebenarnya meluas cerita dia. Ini dia bagi yang basic lah. Maknanya dia kena ingat tanda tu menunjukkan hamzah wasal. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca Quran, tengah-tengah baca, tiba-tiba kita terhenti pada satu tempat dan kita nak mengulang pada tempat yang tiba-tiba ada kalimah yang di awalnya hamzah wasal. Jadi kita kena tengok bermacam-macam aspek. Pertama, kita kena kenal kalimah tu fa'il ke, isim ke. Bila dah kenal, tahu pula syarat. Kalau fa'il kena tengok sebelum huruf ketiga. Kalau isim dia ada dia punya syarat-syarat tertentu. Yang ini kalau nak ulang kaji semula, ini kena buka pada tajuk bukan waqaf. Ni kena buka pada tajuk hamzah wasal. Kalau untuk ulang kaji, kalau tiba-tiba dia lost je kan. Macam alamak tak ingat langsung. So muka surat 82 tu untuk ulang kaji. Semua dah ada dah syarat-syarat dia kat situ. Dia start daripada 82 sampai 88. Semua ada dalam tu. 82 hingga 88 itu untuk hamzah wasal. Kalau macam susah nak tercari-cari kan, ambil lah
sticky note tu letak kat belah tepi buku tu. So nak tulis kat tepi yang luar tu hamzah wasal. Jadi kita terus buka je. Hamzah wasal, tulis kat situ 82 hingga 88 muka surat. Jadi senang untuk kita rujuk. Okey, baik. Seterusnya saya teruskan huruf mim kecil. Okey, huruf mim kecil ni kita tengok huruf mim kecil yang ada ekor panjang bukan mim yang berekor pendek tu. Dia ada dua Okey, kalau yang berekor pendek itu adalah waqaf lazim. Kita tengok dulu. Di dalam mushaf Resam Usmani terletak di atas huruf nun ataupun huruf mim. Ini menggantikan baris yang kedua bagi tanda berbaris dua jika bertemu huruf ba yang menunjukkan tanda hukum iqlab. Hukum kesemuanya dibaca dengan dengung. Okey, begini. Dia ada bagi dua contoh. Satu contoh nun mati, satu contoh tanwin. Tapi kita tak nampak contoh tanwin tu. Okay. Sekarang ni disebut sebagai tanwin iqlab. Okey, kita tengok dulu Yang pertama, bi'u ni. Dia kat situ nun bertemu ba. Sebelum nun nak bertemu ba, jadi dia tidak ada kesesuaian dan keserasian. Kenapa dia pilih mim? Kerana nun dengan mim ini sifat dia sama. Barulah mim itu boleh bertemu dengan ba. Kerana apabila mim bertemu dengan ba ni, dia punya makhraj pula sama. Nampak tak kat situ? Specialnya nun memilih mim untuk bertemu dengan ba. Okey, jadi kat sini nak sebutnya nun itu kosong. Dia tidak ada tanda mati. Bacaan tu dengung. Jadi bila dia kata ditukarkan kepada mim baru boleh jumpa ba, maka dia letak mim kecil dekat atas huruf nun tersebut. Mim kecil yang berekor macam toge tu panjang. Itu adalah nun iqlab dipanggil. Dia tak letak tanda mati dia letak tanda mim ataupun simbol mim. Tapi bagi tanwin, dia punya kalimah dia bagi contoh tu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Kalimah asalnya muhitun. Tanwin tu muhitun. Tapi kenapa tanwinnya satu? Satu baris sahaja iaitu baris depan. Satu lagi yang terbalik tu mana perginya? Dia dah gantikan dengan mim tadi. Supaya bunyi tun tadi jadi tum. Sebab dia nak jumpa dengan siapa? Nak jumpa dengan ba. Saya ulang lagi sekali. Kenapa banyak-banyak huruf nun itu ataupun tanwin itu memilih nun? Memilih mim. Kenapa tak pilih huruf lain? Kerana nun ataupun tanwin itu asalnya nun. Kerana nun itu sifat dia sama dengan mim. Jadi bila dah tukar kepada mim, tengok mim jumpa ba. Mim dengan ba pula makhraj dia sama. Dia ada kesinambungan tiga huruf tadi. Nun dengan mim, lepas tu mim dengan ba. Itu sebabnya dia memilih huruf mim. Ya Kak Riza? Nak tanya, apa maksud Ustazah bila Ustazah kata nun sifatnya sama dengan adakah sifat nun dengan mim kan sama. Dia ada dia macam dia punya susunan sifat. Nun dengan mim kan ada 5 sifat. Semua sama sifat dia. Jadi dia ada jahar, dia ada tawasud. Sebab dia berdengung kan? Dia jahar, tawasud, istifal, iftitah, kemudian dia idlaq, akhir sekali gunnah. Sama. Memang exactly. Sebab tu dia pilih mim dalam banyak-banyak huruf. Jelas Baik. Okey, kemudian yang bawah tu jadi kalau kita nampak muhitum bil kafir ini, kenapa dia tulis kat sini? Penting ni sebab kadang-kadang bila kita nampak kalimah tu dia tidak tanwin, kita tak perasan. Jadi kita tak baca dengan dengung. Tapi kena ingat satu baris depan, bila sebelah baris depan tu ada mim, bermakna kalimah itu adalah daripada tanda tanwin, muhitun. Asalnya muhitun, tapi tak bunyi tun, dia jadi tum bil kafirin. Tu berhati-hati. Tadi kan masa kita baca, tapi tak kena pada ayat yang kita baca hari ni. Tapi kena dekat ayat yang akan kita baca minggu depan. Tadi tak ada iqlab, tanwin iqlab. Sekejap, saya sharekan sekejap. Cuba tengok ni Okay. Cuba tengok apa yang saya share. Mana tadi? Boleh nampak saya share ni? Saya bulatkan sikit. Okey.
Ini ayat minggu depan ni. Siapa nampak tak ni? Au tasrihum bi ihsan. Nampak tak? Kalimahnya itu tasrihun. Tasrihun. Ha waw nun hun kan, hanun hun. Tapi kenapa dia baris satu je domah tu, satu lagi dia tukar kepada mim. Itu hukum iklab lah tu yang disebut sebagai tanwin iklab. Au tasrihum bi ihsan. Okey. Dia tak boleh baca tasrihu saja kena dengung sikit. Itulah dia tanwin iklab. Okey, baik. Kemudian yang bawah tu dia kata peringatan. Huruf mim di atas tidak sama penggunaannya seperti huruf mim dalam kurungan tu. Nampak tak? Yang saya sebut tadi, yang atas tu mimnya adalah berekor panjang. Yang ini yang ditulis kat bawah ni berekor pendek. Kerana ini diletakkan sebagai tanda waqaf wajib ataupun disebut waqaf lazim. Waqaf lazim boleh, ada yang sebut waqaf tam boleh, sama. Itu waqaf yang sempurna. Tam tu maksudnya tamam, sempurna pada sudut makna. Jadi bila dah maknanya tu memang dah cukup sempurna, maka berhentilah dekat situ. Okey. Baik. Kita habiskan lagi 4. Tanda mat panjang Okey, tengok tanda misai, ada yang sebut tanda misai, ada yang sebut tanda kening, semua boleh. Misai dengan kening tu panjang lah dua-dua tu. Kalau anak saya kat sekolah Al-Baghdadi tu, yelah untuk budak-budak kan. Kita orang dah dewasa jangan buat pula. Kita baca fa'in fa'in. Anak saya dulu macam tu. Jadi budak-budak seronok bila nampak tanda panjang je tak macam tu. Betul sungguh. Saya jadi mula-mula jadi macam pelik. Kenapa anak saya balik rumah dia cakap lah, ibu tadi ngaji sekian-sekian surah. Okey. Boleh tak semak? Kak Yung lah mula-mula. Lepas tu Nawal kan. Semak. Saya pun menyemak lah. Lepas tu saya macam pelik. Bila dia baca je. Contoh macam ayat tadi lah panjang. Salasata quru. Kenapa letak kat kening? Ustazah kata senang nak faham. Maknanya ada tanda panjang tu. Kening kita kan panjang dia kata. Jadi sepanjang-panjang jalan tu kita bawa sampai ke tepi. Baru berhenti. Untuk budak-budak lah. Untuk budak-budak memahami. Sebab dia punya pemahaman tu kan macam dia agak terhad kan. Dia tak tahu 2 harakat, 6 harakat tu macam mana panjangnya. Jadi bayangan yang cikgu dia bagi macam gitu. Tapi nasib baik tak melekat sampai besar ni. Mula-mula kan nak bagi kenal panjang tu macam mana. Kalau tak nanti masa besar bakar. Jangan cari pasal. Tapi ada sebab masa Al-Baghdadi memang ada pertandingan bacaan biasa-biasa je lah untuk budak-budak kan. Ada kawan-kawan dia duduk terpentas baca, tiba-tiba dia letak kat kening. Sah-sah cikgu dia yang ajar. Tapi tak adalah menyalahkan cikgu dia pun. Tapi itu adalah salah satu cara untuk bagi budak-budak ni seronok sebenarnya belajar mengaji tu kan. Ataupun misai kan, kalau misai macam gini pula kacau mulut pula cikgu dia kata tu yang dia letak kat kening tu. Allahu Akbar. Macam-macam cara lah kita nak bagi dia orang minat ngaji kan. Okey, jadi dia kata tanda mat panjang seperti pedang ini, yang ni ditulis seperti pedang pun boleh. Terletak di atas huruf tertentu untuk menunjukkan kadar bacaannya lebih panjang daripada mat asli. Kalau mat asli tu memang dia terhad. Dia hanya 2 harakat sahaja. Tapi kalau bacaan itu lebih daripada kadar mat asli, dia dibaca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6, maka dia akan letakkan tanda panjang tadi tu. Dia punya tanda panjang itu pun tidak ada pada huruf lain kecuali pada huruf alif, waw dan ya juga. Tak ada huruf lain. Tak ada huruf lain ni sebab tu mat dia punya cabang ada 15, ada 14, 15 gitulah. Sebabnya nak menunjukkan dia punya perbezaan setiap hukum tadi, tapi dia tetap menggunakan 3 huruf tu. Special ke tak special lah kan. Tajwid ni 3 huruf tapi boleh pecahkan dengan berbagai-bagai hukum mat. Cuma dia punya cara tu lain lah. Pertemuan dia lain lah kan. Okey, baik. Itu tanda mat panjang. Kemudian seterusnya tanda titik tumpuk tu. Maknanya dia titik dengan seketul hitam yang besar macam tu. Dia tidak ada lubang kat tengah apa macam yang tanda bulat kecil tadi kan. Ini dia semua hitam kan. Dia bold semua. Okey, ini terdapat satu sahaja pada bacaan imam kita, iaitu dibaca dengan
tashil. Kat situ dia tulis tanda ini terdapat pada surah Al-Fussilat iaitu ayat 44 di mana ia terletak di atas huruf hamzah. Okey, mana hamzah? Dalam kurungan tu ditulis alif, tapi tanda bulat tu letak atas alif tu. Yang asalnya alif itu adalah hamzah. Kalimah tu a'jamiyun kan dibaca, tapi asalnya a'jamiyun. Ada dua hamzah. Jadi tanda bulat yang hitam tu diletak di atas hamzah yang kedua. Dikata kat situ di mana ia terletak di atas huruf hamzah yang kedua. Tulisan huruf hamzah yang kedua telah dihilangkan dan digantikan dengan tanda bulat tu tadi. Yang mana ia menunjukkan tashil ataupun bacaan ringan. Dalam kurungan tu apa ditulis? Bacaan mudah. Dengan menyembunyikan suatu bunyi di antara bunyian huruf hamzah dan huruf alif. Ada yang kata bunyi alif dengan hamzah serentak bunyi dia. Ada yang kata fahaman dia begini, bunyi alif tidak boleh, bunyi hamzah tidak. Dia terawang-awang macam tu. Dia tak boleh, dia tak bunyi a'jamiyun, itu jadi hamzah jelas. Dan dia tak bunyi a'jamiyun, itu terus alif saja di antara. A'jamiyun maknanya seolah-olah dia ditekan sikit. Dihenyakkan sikit. Tapi lembutkan, mudahkan. Dia tak tekan. Kalau kan dia jadi berat. Dia ringan sikit. Jamiyun. Itu maksud tashil. Tashil itu diambil daripada perkataan sahla. Sahla yusahilu sahlan. Itu maksudnya mudah ataupun senang kan, ringan bacaan tu. Jadi kita jangan baca sewenang-wenang lah. Maknanya bacaan imam kita kena baca dengan jamiyun. Ada juga yang faham dia baca macam seolah-olah bunyi ha. Contoh jamiyun, tak boleh, itu jelas ha. Tak boleh. Maknanya Ustazah, Ya. maknanya dalam Al-Quran tu cuma ada satu je yang tanda Satu. hitam. Dalam Quran dan bacaan imam kita hanya ada satu sahaja. Yang wajib. Tapi pada bacaan imam kita ada juga yang lebih daripada tu, tapi itu tidak wajib. Ingat tak? Itu saya ada bagi tahu, dia jadi harus. Siapa ingat lagi? Muka surat 138. Ingat tak? Boleh dibaca dengan, memang bacaan kita afdalnya ibdal. Tapi boleh juga dibaca tashil. Harus dibaca tashil. Ingat tak? Az-zakarain. Ingat tak kita buat latihan seorang-seorang itu kan? Lepas tu al-ana Allahu macam-macam bentuk, macam-macam rupa kan. Jadi yang sepatutnya dan dikatakan afdal adalah pada bacaan ibdal. Tapi tashil boleh juga. Cuma yang wajib tashil hanya satu, iaitu ini tempat dia. Tashil surah Al-Fussilat ayat 44. Okey, boleh Datuk? Ada orang batuk. Terima kasih. Sama. Okey, baik. Seterusnya tengok tanda bulat berhias. Ni dalam Quran masing-masing mungkin tak sama. Ada yang guna Quran mahal, kadang-kadang dia punya tanda lain kan. Tak apalah. Ada juga bila tanya saya pasal Quran mahal ni, saya bukalah sikit cerita. Ustazah, boleh ke? Boleh Quran mahal ni apa benda semua yang berhias-hias, berbatu-bata semua tu? Boleh. Saya kata dia mampu, biar dia beli. Dia beli, dia nak pakai ke? Dia beli nak hadiahkan dekat orang ke? Boleh belaka. Yang tak boleh beli, tak pakai, dia boleh simpan. Itu tak boleh lah. Kan? Kalau boleh, dia berkemampuan. Mungkin pada dia nampak Quran tu cantik, dia rasa seronok nak baca. Baca. Kan? Okey, jadi tanda bulat berhias itu menunjukkan apa? Dia kata bulatan berhias yang bernombor di tengahnya menunjukkan, tengah tu bukan tengah ayat tengah bulatan tu lah nombor tu menunjukkan berada di akhir ayat dan nombornya pula menyatakan bilangan ayat di dalam surahnya. Kita tak sebut surah tu, contoh surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim tu satu dulu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim satu. Baru letak satu. Macam kita nak tulis apa-apa perkara, nombor satu apa? Tulis. Nombor dua apa? Kita tak, ayat Quran baca dulu baru habis selesai satu. Begitu. Jadi jangan kita confuse. Okey, baik. Sekejap Kak Yo. Tolong ambil adik jap. Cepat. Memang air pula dia. Bye.
Okey, sekejap Itu tanda tanda maknanya berhenti pada ayat lah ataupun disebut dalam istilah tajwidnya ra'sul ayah, kepala ayat. Di hujung tu disebut sebagai ra'sul ayah Okey, dan akhir sekali Tanda benar. okey. Tanda menara tu ataupun macam bentuk kubah masjid lah. Kan menara masjid tu kubah masjid sama Tanda ini menunjukkan tempat waqaf ataupun berhenti bacaan di akhir ayat dan disunatkan melakukan sujud tilawah. Kemudian dikata pada ayat sujud tilawah ini di bawahnya ditandai dengan satu garisan, manakala di tepi luar kotak bingkainya juga diberikan peringatan tu, tanda sejadah tu, maknanya tanda sujud. Ada setengah Quran berada di atas kalimah. Ada juga saya jumpa Quran yang garisan itu berada di bawah. Yang menunjukkan maksud apa? Sujud. Alaihimul Qur'anu la yasjudun. Yasjudun apa? Sujud. Apa-apa kalimah lah yang menunjukkan sujud. Ada beberapa tempat dalam Quran kan. Yang kita disarankan ataupun disunatkan melakukan sujud tilawah. Kalau tak sempat ataupun tak ada tempat yang sesuai, waktu ketika yang kita belajar ni tak ada tempat ataupun kira tak sesuai lah untuk sujud, kita cuma baca tasbih sahaja pun boleh. Panduan bacaan yang disediakan adalah mengikut riwayat Hafs daripada Imam Asim dengan tarik Imam Syatibiyah. Maknanya bacaan imam kita lah. Tapi kalau ada keinginan nak belajar imam lain, tak boleh guna buku ni lah. Ini panduan untuk Imam Asim. Maknanya kalau kita dah khatam baca Quran dengan Imam Asim ni dan bacaan itu kira dah orang kata menguasai, bolehlah kita berpindah untuk pelbagaikan lagi bacaan. Pelbagaikan, tambah lagi ilmu lah senang cerita. Wallahu a'lam. Okey. Habis kita daripada kulit ke kulit ni, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita manfaatkanlah ilmu sikit-sikit ni dalam pembacaan. Okey, ada apa-apa soalan sebelum nanti kita masuk pada buku pink? Habis buku pink, mudah-mudahan dengan izin Allah. Habis selesai buku pink tu, baru nak buka dah cakap habis ni. Nak bagi semangat dulu. Habis buku pink, kita cuma fokus lebih pada talaki lah. Tapi sambil talaki tu saya menegur jugalah bacaan-bacaan tu kan. Tambah baik lagi. Mungkin kita cuba tebuk-tebuk ayat ni, ni hukum dia apa. Barulah kita boleh kuasai betul-betul tentang hukum ataupun makhraj berkenaan dengan sifat dan sebagainya. Okey, ada soalan? Ustazah, Ya, saya tak berapa faham sangat pasal garisan tadi tu. Tadi dekat dalam buku tadi tu, dia punya garisan tu sebelah atas sebelum gambar Kaabah tu, gambar kubah tu kan. Tapi kalau misalnya saya ada perhatikan 2-3 yang sujud tilawah tu, dia punya garisan tu bukan sebelum kubah tu, tetapi di atas ayat tu. Betul lah tu. Dia kadang-kadang dia jadi macam tu sebab ayat tu panjang. Dalam satu ayat, contohlah ayat panjang tu dia melibatkan 3 baris, contoh. Lepas tu tanda berhenti tu jauh lagi dengan kubah tadi tu. Bila berhenti tu adalah kubah tu kan. Tapi dia punya tulisan tentang sujud tu digariskan kat kalimat kat tulisan tersebut. Maknanya kita disuruh untuk habiskan dulu baca sampai pada tanda bulatan berhias tu. Maknanya kita kena habiskan dulu ayat tu sampai ra'sul ayah, barulah kita boleh buat sujud tilawah tadi ataupun baca tasbih tadi tu. Tapi kalau kita perhatikan dekat surah Al-Kahfi lah katakan ya. Surah Al-Kahfi tu muka surat berapa Datuk? Saya tunjukkan. 293. Okey, kejap 2. Surat 293. Okey. Ya. Dia punya tanda line tu, garisan tu dekat ayat ayat 108. Ya, 107. 107. Sedangkan dia punya menara tu dekat 109. 109. Ya. Maknanya apa? Habiskan dulu sampai khusyuk, baru kita sujud. Itu maksud dia. Maknanya kita sujud sebab kubah tu lah, bukan semasa selepas garisan. Bukan. Selesaikan sampai yang ada tanda kubah tu dulu. Okey. Boleh Datuk?
Dah, maknanya bukanlah selepas, sebab tadi Ustazah kata kalau misal ayat tu panjang sampai 3 baris, Ya. kita kena habiskan dulu. Tapi yang Ah. sekarang ni dia Tengok punya tanda tu lah. Tengok tanda kubah tu lah. Dia bergantung pada tanda kubah. Sebab ada juga dalam Quran yang garisan itu tak sampai kat kubah tu. Ada juga yang sampai tanda apa garisan tu, lepas tu ada perkataan sujud dan ada kubah sekali pun ada. Jadi apa-apa berhenti pada tanda kubah tu, tanda menara tu lah senang cerita. maknanya kalau nak lepas apa tu sujud tilawah tu selepas menara lah. Ya, Bukan betul. selepas underline tu lah. Bukan. Itu Contoh yang macam ni, kadang-kadang confuse contoh macam ni rasa-rasa kan. Contoh macam ni ayat 15 ni. Walaupun kalimah itu biha kharru sujada, berhenti kat sini, tapi dia tak boleh nak berhenti kat situ dan terus sujud. Dia kena habiskan sampai la yastakbirun. Tapi ini tak confuse sebab ayat yang sama. Kan? Muka surat 4. Tapi macam yang Datuk tanya tadi tu betul lah. Maknanya selesaikan sampai yang ada tanda menara tu. Baru kita sujud. Okey. Selain daripada tu, sama. Okey, ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu untuk kelas kita hari ni. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan dengan buku baru. Minggu depan kita masuk bulan 9 lah Ya. September insyaAllah Okey, Alhamdulillah. Ustazah. Ya saya. Sebelum Ustazah tamatkan, Ya. saya nak tanya sikit ni di luar ni lah. Ya. Ustazah baca surah Al-Kahfi tu setiap hari Jumaat tu pukul berapa dan di mana? Sorry. Sekejap. Saya wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah.